agama sangatlah dia kata. Tapi kerana culture dan sebagainya. Tapi Edward W. Said dia buat satu lagi, the myths of the clash of civilization. Maksudnya mitos tentang clash of civilization ni. Maksudnya dia kata apa ni, sebenarnya Huntington ni dia takutlah. Dia nak sebut sebenarnya ada clash agama ni, dia takut. So dia berselindung, dia katakan ada clash budaya dan sebagainya. Itu yang Edward W. Said tu diperkenalkan satu lagi istilah. The clash of definition. Tu baca buku baca dunia makalah tu. The myths of the clash of civilization. Banyaklah kalau nak baca tentang buku-buku tentang barat, tentang sejarah barat, tentang budaya barat, kan? Dan akhirnya bila kita baca tu, kita kena merujuklah balik Islam, dan akhirnya kita boleh compare bagaimana perbezaan tersebut. Kemudian tentang Pope, macam mana dia tahu bahasa Ibrani, saya pun tak tahu sama ada Pope ini betul-betul tahu bahasa Ibrani atau tidak. Sebab kalau dikata dia tahu bahasa Ibrani, orang percaya. Sebab zaman tahun 500 hingga tahun 1500, masyarakat Eropah ialah masyarakat yang beragama. The Dark Ages itu, zaman gelap, bukan merujuk masyarakat yang tidak beragama. The Dark Ages itu merujuk masyarakat yang beragama, tetapi mereka mengalami zaman buruk beragama. Sebab itu zaman 500 hingga 1500 tu, bukan setakat Pope menyalahgunakan nama agama untuk memungut, untuk mengutip cukai, untuk mengutip untuk menjual sijil keampunan dosa. Dia pun boleh mengisytiharkan perang salib. Ingat, zaman The Dark Ages tu ada berlaku siri-siri perang salib. Ada 4 siri perang salib. Kenapa perang salib itu dilancarkan? Di antaranya ialah waktu tu Pope banyak benda lah dia nak sembunyikan aspek-aspek yang lain. Nak sembunyikan dia punya kebobrokan dia, kecurangan dia, kebodohan dia dan sebagainya. Dia isytiharkan perang salib. Masyarakat beragama, bila dia isytiharkan perang salib, nak tengok beragama atau tidak, semua orang tinggalkan pekerjaan mereka, tinggalkan tanah mereka, pakai baju dan orang jahit tanda salib. Ini untuk peperangan suci. Pope menyalahgunakan pengikut-pengikut Kristian di atas nama agama. Dia boleh kata, sebab itu dia kata orang yang bid'ah zaman itu menjadi dosa besar. Kita bid'ah kita paling kurang kau kena dolar lah final lah. Bid'ah dolar final. Final kata final itu tak bakar pun. Tapi bid'ah agama Kristian kena bakar. Bukan setakat kena bakar, dia kena seksa. Balik ni type lah Inquisition. INQUISITION, Inquisition. Sejarah Inquisition ni check balikkan Google. Tanya Syekh Google. Tengok gambar-gambar Inquisition tu. Ya Allah, nak menakjubkan, kejam. Dan tidak ada ahli sejarah mana pun yang boleh mempertikaikan kekejaman zaman Inquisition. Even penganut Kristian, Roman, Katolik pun tak boleh nak menafikan kejamnya zaman Inquisition. Kerana apa? Inquisition ini alat yang digunakan oleh gereja dan Pope untuk memerangi orang-orang yang bid'ah. Bid'ah ni sikit je, dia question sikit je. Question sikit je bid'ah dah. Dia perang. Maksudnya kena bakar. Kalau Google tu boleh tengok alat-alat dia. Dia guna wheel. Roda tu dia ikat kat roda tu, dia pusing. Dia letak alat tajam dalam kemaluan. Dia letak benda tajam dekat tengkok. Macam-macam lah. Dia bakar. Maksudnya hukuman itu bukan sahaja dihalalkan oleh Pope. Maksudnya Pope ini bukan menghalalkan hukuman semata-mata, tetapi Pope juga menghalalkan penderitaan, penyiksaan untuk memaksa penganut yang mengamalkan bid'ah itu mengaku bahawa mereka melakukan bid'ah. Maksudnya penyiksaan itu juga dihalalkan oleh Pope di atas nama Jesus. Maksudnya itu zaman masyarakat yang beragama. Apabila dilaungkan slogan perang salib, semua turun. Tetapi tidak berlaku lagi pada abad yang ke-16. So orang sudah boleh fikir, oh Pope ni ada agenda. Oh Pope ada agenda. Maksudnya agenda Pope pada abad yang ke-16 itu boleh di-questionkan oleh penganut-penganut agama Kristian. Sebab itu kita nak menjawab sama ada Pope ni tahu bahasa Ibrani atau tidak. Semua orang akan menganggap bahawa Pope yang tahu bahasa Ibrani, Pope saja yang tahu isi kandungan Bible, Pope sajalah yang tahu tentang arahan-arahan dan juga larangan-larangan di dalam Bible. Ini pada zaman tersebut. Zaman orang kata zaman masyarakat beragama. Kalau baca satu buku dia buku ni orang sastra tulis. Siapa nama dia? Dante.
Dia buat satu buku, nama dia buku Inferno. Dia ada 3 siri. Salah satu siri tu namanya Inferno. Inferno ni dia nak mengatakan bahawa dia menggambarkan pengalaman spiritual dia. Dia mengembara daripada syurga, daripada neraka dulu. Dia menggambarkan 7 tingkatan neraka, 7 tingkatan syurga. Dan di tengah-tengah tu dia ada satu bukit. Bukit ni dia nak mensucikan daripada dosa. Maksudnya daripada neraka tu dia akan naik, akan melalui satu bukit ini, disucikan dosa dia, kemudian naik ke syurga. Dan novel ini, kisah ini dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Maksudnya pengalaman-pengalaman pada zaman gelap yang mana umat Kristian dikongkong oleh Pop dan dikongkong oleh gereja. Dia cerita bahawa, tapi dia cerita juga lah, dalam neraka tu ada umat Islam disebut lah. Tapi disebut juga bahawa tingkatan terbawah ialah Pop. Maksudnya disebut Pop, ketua agama Kristian, duduk di neraka tingkat yang paling bawah. Kerana apa? Dosa dia kerana menyalahgunakan agama. Dosanya ialah korup. Rupanya korup ini bukan oleh politik saja. Rupanya disebut pada waktu itu Pop berlaku korup. Corruption di dalam agama, iaitu dikepalai oleh Pop. Itu di antara pengalaman. Banyak. Kalau baca-baca buku-buku orang-orang yang zaman pertengahan ni, dia suka menggambarkan bahawa bagaimana penderitaan, bagaimana trauma kehidupan mereka hidup di zaman abad pertengahan, terutama sekali di bawah kongkongan gereja, di bawah kongkongan Pop, di bawah kongkongan negara. Ya. Boleh carilah salah satu buku tu. Kemudian liberalisasi dan juga sekularisasi. Ingat saya dah jawab sikit-sikit dari sana. Dan mungkin sikitlah boleh sentuh tentang institusi agama. Yang orang marahnya dulu ni, zaman pertengahan ni, sebab agama itu dipergunakan. Maksudnya dia tubuhkan gereja. Maksudnya dia menyalahgunakan gereja. Kemudian dia melantik pop-pop kecil-kecil kat gereja ni. Kemudian dia bagi inquisition ni di bawah gereja. Maksudnya inquisition ni institusi bawah agama gereja, agama Kristian. Kan? Bawah pop, bukan bawah gereja. Fatwa pop. Pop Roman Katolik yang di Rom itu. Fatwa pop, ketua pop di Rom. Bull itu fatwa. Dan sebab itulah orang-orang sekular dan liberal ini, dia mengambil pengalaman-pengalaman ini untuk menyerang Islam. Kata institusi Islam ini sebenarnya tak boleh disalahgunakan agama. Tengok ni baru 2-3 hari lepas di Bangi lah, dibuat tentang seminar juga forum tentang pelan tindakan hak asasi nasional, NHRAP, National Human Rights Action Plan. Antaranya dipersoalkan tentang institusi ni lah, JAKIM, tentang Jawi, JAIS. Maksudnya kenapa dia menghentam JAIS, Jawi? Kerana apa? Jawi, JAIS, JAKIM ini merupakan institusi agama yang telah ditubuhkan dengan menyalahgunakan nama Islam. Dan tindakan-tindakan ini, tindakan-tindakan yang menyalahgunakan di atas nama Islam. Kenapa dia kata begitu? Sebab apa? Kerana pengalaman-pengalaman barat. Serius, sebab pengalaman barat. Sebab pengalaman barat menggunakan institusi agama, gereja. Tapi institusi agama kita ni, kita tidak melakukan pemaksaan. Mungkin adalah satu, kita kata sistem barang. Maksudnya salah satu elemen yang penting di Malaysia ini yang mungkin orang yang bukan Islam nampak diskriminasi itu ialah aspek penyebaran agama. Sebab artikel 11 perlembagaan, dia ada 3 aspek, dia ada 3 elemen artikel 11, iaitu untuk menganut, to profess. Maksudnya hak untuk profess religion tu semua orang ada. Kemudian to practice, iaitu untuk mengamalkan. Dan satu lagi ialah the right to propagate. Maksudnya dalam aspek agama ni dia ada 3 right. Maksudnya to profess, to practice dan juga to propagate. Tapi to profess dan to practice ini orang Islam boleh dan orang bukan Islam pun boleh. Tapi to propagate ini orang bukan Islam tak boleh. Itu di antara salah satu yang jadi isu lah di Malaysia dan dibawa lah juga ke peringkat antarabangsa. Dan salah satunya ialah dalam perlembagaan mengatakan bahawa duit zakat, duit cukai ini boleh dibuat institusi. Maksudnya boleh dibuat JAKIM, boleh untuk JAIS dan sebagainya. Maksudnya boleh digunakan untuk institusi Islam, masjid. Tapi orang-orang bukan Islam tidak boleh. Kan? Ini pun menjadi isu juga. Tapi ini pun payah juga nak jawab sebenarnya.
kenapa ada diskriminasi di dalam benda ni? Kan? Tapi ini payah nak jawab benda ni sebab ini pun disebabkan pengalaman barat lah. Maksudnya duit tax, kan, nampak? Duit gereja itu digunakan untuk institusi dan sebagainya. Tapi untuk JAIS, Jawi, JAKIM dan sebagainya, tidak ada pemaksaan seperti mana agama Kristian. Maksudnya tidak ada pemaksaan, tidak ada penyalahgunaan, dan semua yang kita buat itu semua, contohnya kita buat tangkapan, kita buat pemeriksaan, dan semua itu kita buat tidak lari daripada ajaran dan juga kerangka Islam. Contohnya, kenapa kita buat tangkapan untuk Manyah yang kita baru tahu ni, yang di Seremban ni, 4 orang mak andam ni. Apakah dia menyalahi hak asasi manusia? Tangkapan itu dibuat berdasarkan ajaran Islam. Maksudnya pelaksanaan yang dibuat oleh institusi agama ini berdasarkan di dalam kerangka Islam. Kalau dibuat benda yang di luar kerangka Islam, so kita boleh salahkan dia. Tiba-tiba JAIS ataupun JAKIM ataupun Jawi, dia membuat arahan bahawa hari ini sesiapa yang menyalahi peraturan agama, pukul dia, dera dia, seksa dia, itu baru kita boleh question. Itu baru kita boleh lawan. Kerana apa? Arahan-arahan tersebut di luar kerangka ajaran Islam. Sebab apa? Institusi ini masih lagi di dalam kerangka ajaran. Salah satu hak untuk beramal dengan agama ialah beramal dengan ajaran agama. Kan, freedom of religion seperti mana yang difahami oleh Barat ialah freedom of religion untuk praktis agama. So, kita menghalang golongan-golongan ini untuk memakai pakaian lelaki. Apakah dia masih lagi di dalam kerangka ajaran agama? Yes, masih lagi di dalam kerangka ajaran agama. So, itu tidak menyalahi konsep freedom of religion seperti mana yang difahami oleh Barat. Lainlah kalau di dalam Islam tidak ada peraturan yang mengatakan bahawa memakai pakaian seperti wanita itu tidak menjadi kesalahan. Kalau tidak ada peraturan di dalam Islam, okay, fine. Maksudnya kalau kita menghalang, itu menjadi kesalahan. Kan? Sama juga macam kes murtad. Kenapa orang yang keluar Islam dihukum buah kes murtad? Apakah dia melanggar konsep kebebasan beragama? Okey, fine. Cakap balik dekat dia. Apa yang difaham tentang konsep kebebasan beragama? Konsep kebebasan beragama ialah untuk mengamalkan ajaran agama. Tanya, apakah keluar Islam itu sebahagian ajaran agama Islam? Yes, sebahagian daripada ajaran Islam. So, dia tidak melanggar konsep kebebasan beragama kerana kita melaksanakan hukuman yang di bawah ajaran Islam. Kenapa orang Kristian keluar agama Kristian tidak kena apa? Apakah keluar itu sebahagian daripada ajaran Kristian? Kalau dia kata yes, sebahagian agama Kristian, tak bolehlah hukum. Dan masalahnya agama Kristian itu tidak ada ajaran agama mengatakan bahawa orang Kristian keluar kena hukum bunuh. Kalau ada ajaran kita kata okay, fine. Itu juga dulu yang dibuat oleh gereja. Kan? Orang-orang dulu zaman abad pertengahan, dia question gereja tidak ada freedom of religion. Sebab apa? Apabila orang Protestan yang dipaksa menganut Roman Katolik, dia tak nak. Kemudian gereja Roman Katolik punish penganut gereja Protestan, dibakar penganut gereja Protestan. Kita kata ini menyalahi hak asasi, menyalahi kebebasan beragama. Apa mereka jawab? Mereka kata ini sebahagian daripada ajaran Roman Katolik. Sama, jawapannya sama. Maksudnya kalau mereka kata itu sebahagian daripada ajaran agama dia, fine. Maksudnya kebebasan itu masih lagi di dalam kerangka ajaran agamanya. Tapi nak compare murtad orang Islam dengan murtad agama yang lain, tak adil. Kerana murtad ini sebahagian daripada ajaran Islam. Kita punish dia kerana dia sebahagian Islam. Sama juga macam orang menyerupai lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Kita punish dia kerana ia sebahagian ajaran Islam. So tidak ada isu kita melanggar ajaran agama. Melainkan Islam tidak ada peraturan mengatakan bahawa lelaki boleh pakai wanita. Kalau kita punish, itu lain. Nampak? Clear kat situ. Dan ini pun yang diorang apa semua. Dan ini clear, maksudnya masih lagi dalam kerangka agama. So, jabatan agama, institusi agama, kita punya peraturan, pelaksanaan masih lagi di dalam kerangka ajaran agama. Maksudnya tidak ada isu pelanggaran hak asasi, tidak ada isu melanggar hak-hak beragama, tidak ada isu diskriminasi dan sebagainya. Maksudnya masih lagi di dalam kerangka agama. Kalau selain daripada itu, fine. Maksudnya kita pun boleh bertindak, kan?
Cuma yang sikit lah yang pasal GID ni. Ini mungkin orang tak tahulah. Sebenarnya memanglah ada isu jugalah. Kita nak lawan ni. Kita nak lawan ialah penindasan tu. Maksudnya kita tak nak mengatakan bahawa hak itu diberikan semata-mata kerana hak, kerana mereka ni transgender. Kita kata transgender tidak ada hak kerana dia jelas menyalahi agama dan sebagainya, dan dia memberikan implikasi-implikasi yang lain. Dia merosakkan masyarakat dan sebagainya. Okey, kalau ada diskriminasi, apa diskriminasinya? Diskriminasinya ialah kita kena pukul. Kita punish orang yang pukul. Kami diseksa, kita punish orang yang seksa. Kan? Maksudnya penyelesaiannya ialah kita punish apa-apa pelanggaran yang dilakukan ke atas mereka, walaupun mereka ni transgender. Tapi hak sebagai manusia, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Quran sebut walaqad karramna bani Adam. Quran tidak sebut walaqad karramna al-muslimin, walaqad karramna bani Adam. Maksudnya selagi mana manusia itu dia dimuliakan. Maksudnya walaupun dia transgender, kita tidak ada hak untuk memukul dia, tidak ada hak untuk menyeksa dia, kita tidak ada hak untuk menyekat kebebasan dia. Yang ada hak siapa? Yang ada hak parti untuk menghukum dia. So untuk penyelesaian dia bukan mengiktiraf transgender. Apa tak maksud dia? Penyelesaian ialah untuk punish orang yang menyebabkan mereka ini terseksa. Orang-orang agama pun kadang-kadang dia melampau juga. Contohnya kita selalu main sentimen. Kita nak buang sentimen ni. Yang salah ni ialah sentimen. Contohnya masyarakat dia selalu menghina, mengejek orang-orang transgender ni. Islam tidak boleh ejek, menghina. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kan? Wala tajassasu, tak boleh, tak boleh. Nak menghina, nak mencela, tak boleh. Kan Nabi sebut, bukanlah di kalangan umatku, laisa minal ummati al-la'anun dan apa semua, bukanlah di kalangan orang umatku yang melaknat, yang mencela, mencaci. Nabi sebut. So penyelesaian ni ialah orang-orang yang melaknat ini, orang-orang yang mendera ini, orang-orang yang memukul, mencaci, menghina ini, kita berikan hukuman kepada mereka. Itu baru menyelesaikan masalah. Menghukum mereka pun yalah, maksudnya bukanlah mengiktiraf. Kalau mengiktiraf mereka, dia akan jadi implikasi yang lain, kan? Maksudnya terpaksa mengiktiraf hubungan homoseksual. Sebab apa? Hak transgender, perkahwinan sejenis, hak transgender, dan banyak lagi implikasi-implikasi yang lain lah. Tu mungkin sikit lah sentuh lagi lah, masa pun dah tak ada. Itu pun masuklah bawah GID tadi. Kemudian tentang de-westernization, macam mana solution dia? Apakah semata-mata teori ataupun praktikal? Yes, di antara benda yang kita kena buat ialah untuk proses, untuk kita punya agenda de-westernization dan juga Islamization ni, kita kena buat dalam semua aspek. Maksudnya de-westernization of knowledge dan Islamization of knowledge itu kita kena Islamizekan dan de-westernizekan dalam semua aspek ilmu. Sebab itu knowledge ni pecah banyak. Apa? Ilmu ekonomi. Kita Islamizekan ilmu ekonomi, so akhirnya dia akan menghasilkan amalan ekonomi yang mana dia telah dinyah baratkan dan dia juga telah diislamkan. Itu dalam konteks ilmu ekonomi. Ilmu lain misalnya, ilmu perundangan. Ilmu perundangan ini di antara ilmu yang amat ketara implikasi pembaratan, terutama sekali Malaysia lah. Sebab apa? Malaysia sebagai jajahan British kan. Sebenarnya undang-undang Malaysia ni semua kita import. Kan bila British datang, dia bawa undang-undang. So kita punya penal code, kita punya contract act, semua act kita tu semua kita pinjam daripada British. Kita bawa, British bawa. So sebab itu undang-undang Malaysia dan juga British sama je. Terutama sekali waktu mereka 100% sama. Dia macam ni, dia punya aliran perundangan daripada Inggeris turun kepada India. So India ambil undang-undang British. Sebab India pun Commonwealth kan. Daripada India datang ke Malaysia. So Malaysia, India dan juga England sama undang-undang dia. Kecuali sekarang lah, bila kita dah merdeka, 50 tahun merdeka, so kita mampu untuk
mengubah sedikit demi sedikit. Siapa yang ubah dia? Parlimen. So, untuk menjadikan dia lebih baik, so ini peranan parlimen misalnya. Yang tak baik kita buang, yang baik kita perbetulkan, kita pindah, kita masukkan dan sebagainya. Sebab tu kita mengharapkan dari segi konteks ini, sedikit demi sedikit kita boleh membuangkan unsur-unsur barat dan kita boleh masukkan unsur-unsur Islam. Yang mana asal usulnya dulu undang-undang ni ialah undang-undang Islam. So kita kembali dalam proses. Tapi dah 50 tahun merdeka ni lambat pula nak nampak. Sepatutnya dah 50 tahun ni dah progres sudah nampak cepat lah. Mungkin kita harapkanlah mungkin sepanjang. So dari segi teori dan praktikalnya itu, maksudnya setiap cabang ilmu itu kita boleh di-westernkan, kita boleh islamizekan. Maksudnya akhirnya islamizekan knowledge tu, akhirnya dia menghasilkan pelaksanaan kepada amalan-amalan ilmu-ilmu tersebut. Ini di antaranya. Kemudian perpecahan, saya setujulah di dalam Islam pun juga ada perpecahan. Sebab itu orang-orang barat dia menggunakan istilah indigenization. Sebab itu ada Islam Syiah. Kan? Islam Syiah, kita ada Islam Ahli Sunnah, kita ada Islam macam-macam lah. Syiah ni pula macam-macam. Syiah Alawiyah, Syiah Imamiyah. Kan? Orang dah pening kepala kan. Tapi hakikatnya perpecahan di dalam Islam tidaklah ketara seperti mana perpecahan di dalam agama Kristian. Yang berkaitan dengan akidah pun mungkin Syiah ni lah. Yang kita masih menganggap di dalam kerangka Islam. Itu pun tidak semua Syiah di dalam Islam. Hanya Syiah, tapi tak semua Syiah yang terkeluar Islam. Syiah Zaidiyah, Ja'fariyah masih lagi tak terkeluar dari Islam. Sebab Ja'fariyah dan juga Zaidiyah ini, dia perkara-perkara usul tu dia tak terjejas sangat. Dia hanya perkara-perkara fiqh. Kecuali Syiah-Syiah selain ada Zaidiyah dan juga Ja'fariyah. Maksudnya Syiah Imamiyah, Syiah Alawiyah, itu kita anggap sesat. Syiah Imamiyah ni kita kata sesat. Syiah Alawiyah ni kita kata bukan sesat, terkeluar Islam. Sama juga macam agama lain, Durus. Nampak Durus tak? DRUZ, Durus. Boleh Google, DRUZ. Kalau tengok Durus ni, dia pakai jubah macam Islam tau. Jubah macam Islam, dia pakai kopiah macam Islam. Kopiah tinggi, putih, atas ada merah. Dia ada dekat Lebanon, dekat beberapa tempat di Timur Tengah. Boleh Google, Durus, DRUZ. Durus ni pun pecahan Islam. Kalau pergi sana, tengok pakai jubah. Kan kita selalu beriman dengan orang pakai jubah kan. Jumpa orang ni, jangan beriman. Dia tak Islam, terus. Maksudnya dia ini terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Dia menyangkut paut akidah. Sama dengan macam Syiah Imamiyah. Kenapa? Sebab dia menyangkut paut akidah. So kita ada setengah-setengahnya kita kata mereka ini terkeluar daripada Islam. Dan yang lain kita tidak mengkafirkan. Even Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Ja'fariyah pun kita tidak mengkafirkan mereka. Cuma di dalam fatwa kebangsaan kita mengharamkan semua Syiah. Termasuk Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Ja'fariyah. Itu kalau pergi Timur Tengah ni dia marah Syiah ni. Dia kata apa Malaysia mengharamkan semua Syiah? Dia kata Syiah Ja'fariyah dan juga Syiah Zaidiyah tak haram, tak sesat. Susah nak jawab. Tapi kita boleh jawab bahawa itu kuasa negara. Maksudnya kita mengambil langkah satu prinsip Islam iaitu sadduz zara'i, iaitu menyekat daripada berlaku sadduz zara'i itu kita menyekat, menghalang kemudaratan yang lebih besar. Itu kita ambil benda tu. Tapi kalau dia orang nak beramal apa semua, memanglah tidak terkeluar Islam. Tapi kita fatwa mengatakan bahawa mereka juga diharamkan. Tapi yang lain, perpecahan macam mazhab Syafi'i, Hanafi itu tak dianggap sebagai perpecahan. Kan? Sebab dia tidak melibatkan perkara-perkara usul. Dia hanya melibatkan perkara-perkara fiqh. Yang mana fiqh ini, kalau orang yang memahami fiqh mazhab ini dengan baik, sebenarnya dia tahu betapa rahmatnya perbezaan mazhab fiqh di dalam Islam. Rahmatnya ada di situ, orang tak nampak. Orang mengkaji, orang melihat kepada perpecahan, tapi orang tak nampak rahmat perbezaan pandangan fiqh. Contohnya Malaysia juga, kita ada beberapa pandangan, kita mengambil fiqh yang lain. Contohnya zakat, zakat dan sebagainya. Kan, kalau Syafi'i kena bawa beras. Kan? Tapi untuk ni kita mengambil pandangan memberikan Jadi dia hanya tafsiran-tafsiran benda-benda yang cabang. Tafsiran cabang itu tidak menyebabkan terkeluar daripada Islam. Kalau nak bayar beras pun boleh, nak bayar duit pun boleh. Maksudnya bayar beras tak terkeluar Islam.
bayar duit pun tak terkeluar Islam. Nampak? Maksudnya dia punya maqasid sampai. Dia perbezaan fiqh itu maqasid dia tak lari. Akhirnya maqasid dia untuk kebaikan umat. Berbeza dengan mazhab, berbeza dengan istilah, berbeza dengan perbezaan furu', usul. Usul ni dia dah sebab tu kalau compare dari segi usul tu, Islam tidak terlalu banyak perbezaan ataupun perpecahan berbanding dengan agama Kristian. Berbeza bukan usul. Belum lagi berbeza fiqh. Kalau kaji Protestan tu, masya-Allah, kelakar. Boleh carilah, banyak Kristian ni, saya banyak rumah tak tahu nak bagi satu persatu kan. Seronok kaji Kristian ni, seronok. Lepas tu bila kita baca buku ni, rupanya Prof dalam ni benda-benda yang kalau baca ni, kadang-kadang satu baris ayat dia, satu dua baris ayat dia, rupanya dia memerlukan pembacaan 20, 30, 100 buah buku. So bila baca ni, bila dah banyak membaca Kristian Barat, rupanya baru kita faham apa sebenarnya yang nak disampaikan. Kan? Maksudnya rujukan ini bukan kena satu dua buku. Maksudnya kita telah membaca banyak rujukan-rujukan Barat dan Kristian. Akhirnya kita mencapai konklusi-konklusi yang tertentu. Dia berbeza dengan Islam. Kan? Akhirnya kita nampak bahawa Islam ni agama rahmat dan sebagainya. Mungkin itulah kot. Saya ingat dah menjawab semua benda. Kalau ada lagi, beritahu lah. Kalau ada terkurang jawapan, beritahu lah. Nak tambah ke apa, kita kembalikan balik pada apa ni, Muslim. Terima kasih kepada Abang Khairul Anwar atas penjelasan soalan-soalan dan sebagainya. Saya rasa cukup setakat ni lah, sebab masa mencemburui kita dah 10.20 dan library selalunya 10.30 dah start alunan ayat-ayat Quran untuk menghalau orang-orang dalam ni lah. Ni Islamik ni. Jadi saya rasa dan saya nak promote juga, insyaAllah kalau Abang Khairul Anwar free lagi, untuk next time kita akan ada siri yang kedua. Dan kalau bukan Abang Khairul Anwar, tapi siri yang kedua insyaAllah tentang pandangan Islam juga, pandangan alam. So insyaAllah dalam bulan 12 tarikh akan diberitahu kemudian lah, siri yang kedua ni. Jadi saya rasa cukup setakat ini saja. Terima kasih kepada Abang Khairul Anwar. Dan rasanya boleh tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr.